Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 2. Nama saya Muhammad Alif Hamri. Hari ini sekarang ni kami akan menerangkan tentang isu kepenggunaan kumpulan kami telah melakukan kajian, iaitu pakaian fashion dan kecantikan dalam Islam. Jadi untuk part ini saya akan go through one by one lah untuk konsep pakaian fashion dan kecantikan dalam Islam. Okey. Jadi untuk slide yang pertama ini, konsep pakaian fashion dan kecantikan dalam Islam. Menutup aurat merupakan fitrah manusia dan telah menjadi kewajipan bagi umat Islam. Islam meletakkan panduan fashion pakaian kepada umatnya, lebih-lebih lagi wanita, demi menjaga perhiasan dan menyempurnakan tuntutan syariah untuk menutup aurat dengan sempurna. Pakaian ialah kayu pengukur dalam menilai kebajikan seseorang. Islam kini semakin terikut-ikut dengan trend cara pemakaian barat sehingga pemikiran mereka telah dicemari dengan beranggapan pemakaian dalam Islam ini tidak menepati kemodenan yang sedia ada. Jadi masyarakat luar dan di barat menggunakan pakaian di label segak, berprotokol dan dilihat lebih maju walaupun terdedah. Jadi kita akan kupas lagi. Ada petikan surah Al-A'raf. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah, yakni atau mengerjakan sembahyang. Dan daripada Sunan Anas, daripada hadis 2559, baginda Rasulullah SAW sabda, makan, minum, pakaian dan bersedekahlah, tetapi jangan berlebihan dan jangan sombong. Jadi kita akan terus kepada slide konsep pakaian dalam Islam. Apabila berurusan atau ketika menunaikan solat, umat Islam diminta untuk memastikan pakaian sentiasa cantik dan bersih. Ia merupakan sebagai dari cara kita bersyukur ke atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam amat menekankan konsep takwa dalam pemakaian. Jadi pemakaian yang menggambarkan ketakwaan bermaksud pemakaian yang mengikut syariah Islam, menutup aurat, tidak mengundang fitnah dan mampu menjauhi tubuh badan dari kebinasaan. Pakaian yang tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat adalah, selagi ianya mendapati syarat menutupi aurat, pemakaian adalah terserah kepada kreativiti individu tersebut mengikut kesesuaian. Jadi konsep fashion dalam Islam ni macam mana? Okey, macam ni. Islam amat menggalakkan umatnya untuk menjaga keterampilan mereka dan menzahirkan imej peribadi yang elok, segak dan terhormat. Islam amat menekankan itu. Okay, Islam memegang konsep berfashion dalam pemakaian biarlah beroleh pahala. Jadi Islam juga sebenarnya kita bukannya diajar untuk jadi selekeh ataupun macam mana, tapi kita diajar untuk kita jadi lebih kemas dan supaya kita dapat beroleh pahala lah. Rasulullah SAW sabda, Rasulullah SAW tidak melarang seseorang manusia itu untuk berfashion. Baginda hanya melarang jika seseorang itu berfashion dalam keadaan angkuh, sombong kepada masyarakat sekeliling. Islam telah menggariskan beberapa panduan bagi umatnya dalam pemakaian. Okey, saya akan terangkan dalam slide ni, saya akan terangkan konsep kecantikan dalam Islam. Okey, apa yang kita dapat lihat ialah ada empat poin kat sini. Jadi saya akan bacakan. Al-Quran dan Islam menyebut bahawa kecantikan bukan ditentukan pada kecantikan luaran serta rupa semata-mata, tetapi lebih kepada kecantikan akhlak, tabiat, kebaikan hati dan sifat seseorang. Jadi kita jelaslah apa yang diterangkan kat sini. Islam juga sentiasa mengutamakan dan menjaga harkat dan martabat wanita. Kecantikan didefinisikan sebagai keindahan dan sifat yang disukai orang lain serta membuat orang lain mengaguminya. So kat sini kita nak cakap wanita
yang berjaya menutup aurat adalah wanita yang sangat dikagumi oleh orang ramai. Sebab kita tahu zaman sekarang ni bukan mudah kita nak tutup aurat, sebab kita punya pemikiran dan kita punya pendirian pun tak sama. Jadi mungkin ada certain orang tu mungkin mereka ada pendirian masing-masing, tapi Islam dah menggariskan beberapa panduan, jadi kita perlu ikutlah. Okey. Agama Islam amat menyukai kecantikan, tetapi pandangan Islam mengenai kecantikan tersebut adalah berbeza dengan arti kecantikan pada era ini. Okey, tak ada apa kita nak isu kali ini. Okey, kita ke seterusnya. Poin yang seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, dengar, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak banyak saya boleh nak kupas kat sini sebab saya dah terangkan tadi. Jadi saya akan pass slide seterusnya kepada Nurul Aisyah. Itu saja daripada saya. Seterusnya, fashion dan kecantikan yang diterima dalam Islam. Pertama, pakaian itu mestilah tebal, tidak terlalu nipis dan selesa dipakai. Umat Islam mestilah memakai pakaian yang tebal dan tidak terlalu nipis kerana ia boleh menimbulkan pelbagai fitnah. Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang nipis sehingga menampakkan kulitnya dan tempat-tempat yang membawa fitnah seperti bahagian dada, paha dan sebagainya. Yang kedua, tidak memakai pakaian yang mengubah fitrah jantina. Pemakaian lelaki diharamkan menyerupai pemakaian wanita dan sebaliknya. Lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki walau dari sudut pemakaian juga termasuk dalam dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Yang ketiga, pakaian mestilah menutupi seluruh tubuh badan wanita kecuali anggota yang terdapat pengecualian seperti muka dan telapak tangan. Ramai yang memandang remeh konsep ini kerana ini adalah trend yang sentiasa mengikuti pasaran terkini. Walaupun begitu, masih terdapat yang mengekalkan fashion mengikut syariat Islam. Akhir sekali, tidak memakai emas dan sutera bagi lelaki. Lelaki wajib memastikan pakaian mereka tidak terdapat daripada barangan dan kain yang berunsurkan emas dan sutera. Emas dan sutera dihaskan kepada kaum wanita sahaja. Hukumnya tidak haram jika emas atau sutera bercampur dengan benda atau elemen lain, tetapi haruslah bersyarat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman itu supaya mereka menyekat pandangan mereka yakni daripada yang diharamkan dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka menzahirkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Surah An-Nur ayat ke-31. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengambil sutera dan memegangnya dengan tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Kemudian bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram ke atas umatku yang lelaki. Riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Aiman bin Muhammad Zawawi. Saya akan membentangkan tentang pendapat ulama tentang fashion menyerupai orang kafir dan juga perhiasan emas dan sutera. Yang pertama ialah pendapat ulama tentang fashion menyerupai orang kafir. Yang pertama ialah perbuatan menyerupai orang kafir bukan sahaja dari segi perbuatan dan tingkah laku, tetapi juga dalam berpakaian ataupun fashion. Maksudnya di sini, untuk menyerupai orang kafir, kita bukan saja boleh dari segi perbuatan ataupun tingkah laku, tetapi juga dari segi berpakaian juga boleh menyerupai orang kafir. Yang kedua ialah Islam merupakan agama yang amat mementingkan identiti. Kita sebagai umat yang memegang agama Islam sangat mementingkan identiti sendiri dan tidak meniru mana-mana agama lain. Jadi di sini agama Islam adalah merupakan agama yang amat mementingkan identiti. Yang ketiga, kita perlu berhati-hati dalam memastikan identiti Islam sentiasa terpelihara daripada penyerupaan dengan agama lain.
Yang keempat, kita dilarang oleh Rasulullah SAW menyerupai golongan kafir dalam hal yang merupakan identiti atau lambang atau syiar agama mereka. Antara bentuk penyerupaan dengan orang kafir yang dilarang ke atas umat Islam iaitu menyerupai orang kafir dalam cara berpakaian. Yang pertama, menyerupai pakaian yang menjadi syiar orang kafir dihukumkan kafir. Contoh, memakai topi orang Yahudi dengan sengaja, maka ia kufur. Begitu juga orang yang memakai pakaian khas pada Kristian. Setengah ulama juga seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan sesiapa yang mengenakan pakaian khas orang kafir tidak jatuh kafir kecuali jika ia beriktikad dengan iktikad kufur tersebut. Manakala mazhab Hambali pula mengatakan haram memakai pakaian bukan Islam yang merupakan syiar agama mereka. Manakala Al-Nawawi pula yang mengatakan seseorang yang memakai pakaian khas pada Kristian ianya tidak kafir. Daripada Ibnu Umar rahimah, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashbaha biqaumi fahuwa minhum." Yang bermaksud barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum dia adalah dari kalangan mereka. Riwayat Abu Daud. Yang bermaksud jika kita memakai pakaian selain daripada yang disyariatkan dalam Islam, kita boleh menyerupai dari agama lain. Jadi di sini kita haruslah memakai pakaian yang telah ditetapkan dalam Islam. Tidak boleh memakai pakaian selain daripada pakaian yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti pakaian-pakaian yang ketat. Nama saya Masya bin Mazli. Okey, saya akan membentangkan tentang pendapat ulama tentang perhiasan emas dan sutera. Islam tidak melarang umatnya untuk bias atau memakai perhiasan asalkan tidak melanggar batasan yang ditetapkan dan kena pada tempatnya. Menurut ulama, hukum asal perhiasan adalah halal dan harus sama ada pada badan, pakaian atau tempat tinggal. Jenis-jenis perhiasan yang diharamkan ialah yang pertama, emas dan kain sutera. Yang kedua, diharamkan menggunakan emas, perak selain untuk perhiasan diri dan juga sebagai mata wang. Yang ketiga, tidak harus menjadikan emas dan perak sebagai perkakas makan dan minum seperti pinggan, cawan, mangkuk dan sebagainya. Emas yang dicat dengan warna emas tidak boleh dikatakan sebagai emas. Golongan ulama berpendapat bahawa hukumnya tidak haram kerana ia bukannya daripada unsur emas. Dan yang terakhir, hukum memakai emas dan sutera adalah haram bagi lelaki dan halal bagi kaum wanita. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pendapat ulama tentang haram sutera bagi lelaki. Lelaki tidak dibenarkan memakai sutera kerana Islam adalah agama jihad dan kekuatan. Maka Islam juga menjaga sifat kelelakian kaum lelaki daripada segala perkara yang menunjukkan kelemahan dan kelembutan. Wanita dihalalkan memakai sutera kerana Allah menciptakannya dengan sifat kelembutan yang sukakan kecantikan. Hukum menggunakan sutera sebagai selimut, cadar atau alas untuk solat adalah seperti hukum memakai sutera, iaitu diharamkan bagi lelaki dan diharuskan bagi wanita. Haramkan bagi kaum lelaki menggunakan sutera selain daripada pakaian seperti sejadah, selimut, cadar dan sebagainya. Selain itu, hukum solatnya sah, tetapi dia mendapat dosa kerana kaedah fiqh menyebutkan sekiranya larangan itu merujuk kepada zat, syarat dan rukun, maka hukumnya boleh membatalkan solat. Namun sekiranya larangan itu merujuk kepada faktor luaran, maka hal tersebut tidak membatalkan solat. Seterusnya adalah daripada sudut fashion. Fashion yang perlu kita patuhi adalah yang pertama, iaitu dengan tidak menyerupai bangsa lain yang melibatkan dari sudut kepercayaan dan keagamaan mereka. Pasti akan timbul fitnah dan salah sangka bahawa individu tersebut meredai kepercayaan dan keagamaan yang bukan Islam jika ia berfashion seakan-akan menyerupai bangsa dan agama lain. Namun, jika pemakaian tersebut merupakan kebiasaan kebanyakan manusia sebagai pakaian harian atau pekerjaan yang tidak melibatkan dari sudut kepercayaan dan keagamaan suatu kaum, maka ia dibolehkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka ia termasuk dalam kaum tersebut. Riwayat Abu Daud. Antara punca pengharaman pemakaian sesuatu agama dan kaum disebabkan ia merupakan simbol kepercayaan dan keagamaan selain Islam. Pada zahir mereka menerusi pakaian. Selain itu, pemakaian dan keterampilan menyerupai kaum dan agama lain akan menjadikan manusia lupa dan tidak mengenali identiti agamanya sama ada Islam atau bukan. Hal ini mampu mendatangkan fitnah ke atas diri sendiri.
Yang kedua adalah tubuh badan yang menjadi aurat haruslah ditutup seperti yang telah ditetapkan oleh syarak. Allah berfirman yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Ayat An-Nur ke-31. Rasulullah SAW menyebutkan pemakaian mereka yang seolah-olah telanjang, iaitu tidak menutupi aurat dengan sempurna, memperlihatkan bentuk tubuh dan warna kulit, merupakan antara faktor wanita lebih ramai dimasukkan ke dalam neraka. Justru, pemakaian tidak menepati ciri-ciri syarak dalam menutupi aurat adalah pakaian ketat sehingga memperlihatkan bentuk anggota badan dan nipis sehingga menampakkan warna kulit. Yang seterusnya adalah daripada segi kecantikan. Islam amat menuntut umatnya untuk menjaga penampilan dan kecantikan. Namun penampilan yang mereka lakukan mestilah tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengubah ciptaan Allah adalah haram dan termasuk dalam dosa-dosa besar. Antara perkara yang perlu dipatuhi ialah yang pertama, tidak menyambung rambut. Haram ke atas mereka yang menyambung rambut dan mereka yang meminta untuk menyambung rambut. Kedua-dua pihak dikira bersepakat dalam perkara yang haram. Ulama bersetuju bahawa rambut ke atas rambut yang disambung pada rambut yang asal sekiranya sambungan rambut itu ialah daripada rambut anak Adam dan bulu selain anak Adam, akan tetapi ia adalah bulu yang najis. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang wanita telah datang menemui Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku berkahwin seawal usia masih terlalu muda, namun kepalanya ditimpa sesuatu sehingga menyebabkan rambutnya gugur. Maka adakah boleh aku lakukan menyambung rambut padanya?" Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Jangan, sesungguhnya dilaknat wanita yang melakukan penyambungan rambut." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah tidak mencukur atau cabut bulu kening, melukis tatu dan mengasah gigi. Di Barat, perkara ini amat popular di kalangan masyarakat mereka dan segelintir umat Islam meniru perkembangan baru tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencantikkan diri dengan cara mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat semula jadi. Alasan mencantikkan diri adalah salah kerana ciptaan yang sedia ada iaitu bulu kening, gigi dan kulit sudah pun memperlihatkan kecantikan seseorang secara natural. Oleh itu, perkembangan kecantikan tersebut adalah haram daripada kehendak yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda yang diuraikan oleh Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang membuat tatu dan orang yang meminta dibuat tatu, orang yang mencabut bulu mata dan orang yang diminta cabut bulu matanya, orang yang menjarangkan giginya demi kecantikan sehingga merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir dari sudut kecantikan adalah bercukur seluruh kepala. Lelaki diharuskan untuk bercukur seluruh kepala dan sebaliknya bagi wanita. Hukum bercukur seluruh kepala bagi wanita adalah haram kerana ia menyerupai lelaki. Sedangkan antara kecantikan wanita ialah pada rambutnya sendiri. Saidina Ali bin Abu Talib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang wanita untuk mencukur seluruh kepalanya. Riwayat Al-Nasai dan Al-Tirmizi. Ini merupakan beberapa contoh kecantikan yang mengubah ciptaan Allah SWT yang diharamkan oleh hukum syarak. Begitu juga dengan pembedahan plastik, suntikan silikon dan sebagainya. Kesemuanya diharamkan kerana ia termasuk dalam konteks mengubah ciptaan Allah SWT. Seterusnya, saya akan menerangkan syarat-syarat ukiran patung dan lukisan yang mengikut syariat dan perbezaan di antara keduanya. Islam mengharamkan segala bentuk ukiran patung maupun lukisan yang bernyawa yang lengkap dan jelas menyerupai kehidupan sebenar untuk mencegah sebarang perkara syirik yang berkembang berpunca daripada ukiran patung atau lukisan tersebut, bergantung selagi mana ia tidak melanggar syarat-syarat serta dasar yang digariskan dalam Islam. Bagi hukum membina atau membuat patung bagi benda yang bernyawa seperti manusia atau binatang-binatang yang sempurna dengan segala anggota tubuh badannya dan ada bayang adalah haram. Membinanya atau membuatnya adalah merupakan suatu dosa besar iaitu dosa besar yang ke-260 kecuali jika disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang adanya patung yang diagungkan. Terdapat 3 jenis patung yang diharamkan mengikut syariat Islam, antaranya ialah patung-patung yang bertujuan penyembahan dan pemujaan. Yang kedua, patung yang menjadi perhiasan di khalayak ramai sehingga timbul perasaan mengagungkan perhiasan patung tersebut, berasa bangga kerana mempunyai atau bangga terhadap pembuatnya. Yang terakhir, patung-patung yang berbentuk serta lengkap anggota badan seolah-olah bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah Ta'ala.
Rasulullah SAW pernah bersabda dari Zaid bin Khalid dari Abi Talha secara marfu', malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perintahkanlah supaya memotong kepala patung itu, maka dipotonglah dia sehingga menjadi seperti keadaan pohon. Riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang terakhir, saya akan terangkan tentang lukisan. Hukumnya ialah tidak jelas kerana ia bergantung pada tujuan lukisan tersebut dihasilkan. Islam menghukumkannya dengan syarat yang berbeza berdasarkan ciri-ciri dan tujuan lukisan itu dihasilkan. Antara lukisan yang hukumnya haram ialah lukisan yang tidak mengira sama ada mengenai hidupan bernyawa atau tidak, lengkap anggota atau tidak, yang mengandungi unsur dan tujuan syirik seperti lukisan lembu yang disembah oleh masyarakat Hindu, lambang Nazi, Zionis, Yin dan Yang, serta bunga teratai yang bertujuan untuk ibadat yang dianuti dalam masyarakat Cina. Yang kedua ialah lukisan yang lengkap terhadap sesuatu hidupan yang juga anggotanya, iaitu hanya memerlukan kepada tiupan nyawa sahaja yang seolah-olahnya bertujuan untuk menandingi Allah dalam kuasa penciptaan makhluk. Yang terakhir, haram jika lukisan yang tidak mengira sama ada mengenai hidupan bernyawa atau tidak, lengkap anggota atau tidak, yang mengandungi unsur kehebatan dan kebesaran yang melampau. Lukisan yang makruh hukumnya adalah lukisan mengenai hidupan yang bernyawa tetapi bukan dalam bentuk yang lengkap atau imejnya yang lengkap. Lukisan mengenai hidupan tidak bernyawa seperti pokok, sungai, batu dan lain-lain. Hukumnya jelas adalah harus dan digalakkan untuk tujuan merawat atau merehatkan minda apabila melihatnya, iaitu sebagaimana tidak melampau atau melebihi daripada keperluan sebenar. Tetapi jika sampai melupakan ibadah, maka hukumnya adalah makruh. Hukum akan menjadi harus jika lukisan tersebut untuk bertujuan menjadi permainan kanak-kanak kerana dapat membantu membina akal dan daya berfikir yang bertujuan pengajaran dan pembelajaran.